السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين أرسله الله بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا وقدوتنا وأسوتنا محمد الرحمة المهدى والنعمة المسدى وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووله. أما بعد. Yang dihormati tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, pengurusi dan jawatan kuasa surau, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, para asatizah dan ustazah, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, ucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk kita bersama dan menyambung pembacaan kitab Bidayah wan Nihayah karangan Al-Hafiz Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Dan kita masih lagi dalam bab membicarakan hadis-hadis berkaitan dengan zaman-zaman fitnah ataupun dipanggil sebagai hadis-hadis fitan. Para ulama berpendapat kenapa Nabi SAW menyebut banyaknya hadis-hadis berkaitan dengan fitan ni. Yang pertamanya, Nabi SAW membuktikan bahawa dia merupakan Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan hadis-hadis yang kita telah baca ni, kebanyakan perkara telah berlaku dalam hadis yang kita telah baca ni. Menunjukkan bahawa walaupun ia diucapkan ketika hayat Nabi SAW masih hidup, tapi dia berlaku selepas daripada kewafatan Nabi SAW sampailah ke zaman ni. Dan ada lagi hadis-hadis yang kita baca, perkara tersebut belum berlaku. Sebagai kita orang beriman, yakin bahawa perkara tersebut pasti akan berlaku. Kerana dia merupakan wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi SAW. Keduanya, dia sebagai panduan kita, terutama umat Nabi SAW, kita ni yang hidup dekat hujung-hujung akhir zaman. Nabi SAW, para sahabat, para tabi'in, geng-geng kita panggil sebagai salafus salih ni, mereka yang duduk dekat dengan kurun Nabi SAW. Tetapi kita ni duduk dekat kurun-kurun yang akhir, kurun-kurun yang dekat dengan muncul zaman fitnah dan dajjal. Jadi Nabi SAW jauh tidak bertemu dengan kita, maka Nabi tinggalkan panduan kepada kita. Kalaulah kita bertemu dengan zaman-zaman ini, maka apa yang kita perlu lakukan. Dan yang ketiga, kenapa Nabi SAW banyak sebut hadis-hadis berkaitan dengan fitan, berkaitan dengan fitnah ini, dia juga sebenarnya sebagai salah satu daripada kelebihan yang Allah Ta'ala nak bagi kepada umat akhir zaman. Kenapa kelebihan pula? Kerana kesukaran melaksanakan amal ketika zaman fitnah ni, Allah Subhanahu wa taala bagi ganjaran. Ada satu hadis, kalau tak silap saya riwayat Muslim, Allah Subhanahu wa taala sebut tentang orang yang boleh beramal di zaman fitnah ini, Allah Subhanahu wa taala gandakan ganjaran dia lebih daripada biasa. Kenapa? Kerana pada zaman orang meninggalkan agama, orang jauh daripada agama, tapi kita nak laksanakan agama, maka kesukaran tu menyebabkan Allah Subhanahu wa taala gandakan pahala bagi kita. Baik. Kita tengok hadis yang kita akan baca pada pagi ini, bagi yang ada kitab di muka surat 58, hadis yang ke-90. Menurut riwayat Abu Daud dari Abdullah bin Amr bin Al-As, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kaifa bikum bi zamanin aw yushiku ay ya'tiya zamanun يغربل الناس في غربلة تبقى حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا فكانوا هكذا وشبك بين أصابعه فقالوا وكيف بنا يا رسول الله قال تأخذون ما تعرفون وتذرون أمر خاصتكم وتذرون أمر عمتكم. Bagaimana kamu ini tenang-tenang sahaja, padahal zaman tidak lama lagi akan mengoyak umat manusia sekacau-kacaunya.
Sementara mereka benar-benar telah bercampur aduk dalam menyelenggarakan, yakni janji-janji mereka dan berselisih pendapat. Sehingga mereka menjadi seperti ini. Nabi buat begini. Fakanu hakadha wa shabbaka baina asabi'ih. Nabi buat begini, bercampur aduk sampai begini sekali. Para sahabat bertanya, bagaimana seharusnya sikap kami ya Rasulullah? Baginda menjawab, ambillah apa-apa yang kamu kenal, yakni benda yang baik, dan tinggallah apa-apa yang kamu tidak kenal. Uruslah baik-baik urusan peribadimu, jangan pedulikan penilaian masyarakat umum. Baik. Hadis ni Nabi SAW sebut, yang pertamanya Nabi bagi isyarat. Nabi bagi pesanan bahawa kena ingat, wahai kamu, wahai sahabat, kamu tak lama lagi akan menghadapi satu zaman yang penuh dengan kekacauan, penuh dengan fitnah. Kenapa Nabi sebut begini kepada para sahabat? Sedangkan para sahabat ni generasi yang awal. Dan kita pun tahu bahawa kita telah sebut pada awal pengajian kitab ni, zaman sahabat sendiri, lepas daripada kewafatan Nabi SAW, telah berlaku fitnah yang berat. Terutama di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an, diikuti dengan zaman Sayyidina Uthman bin Affan, berlaku pemberontakan hingga menyebabkan Sayyidina Uthman bin Affan terbunuh. Kemudian berlaku pula di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab, Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, menyebabkan umat Islam ni berpecah. Fitnah di antara apa yang berlaku di antara Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, dan seterusnya berlakulah peristiwa-peristiwa yang kita telah sebut, menyebabkan ada di antara peristiwa-peristiwa tu yang mengorbankan ramai para sahabat. Kenapa? Kerana kekacauan. Jadi Nabi dah bagi tahu pada sahabat dah sebenarnya bahawa tak lama lagi kamu akan berhadapan dengan zaman yang penuh dengan kekacauan, zaman yang penuh dengan fitnah. Macam mana kamu hari ni boleh duduk tenang-tenang macam tu saja? Kenapa? Kerana Nabi SAW mengetahui perkara-perkara yang bakal berlaku. Sebab itulah ada hadis Nabi SAW sebut, "Lau ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum kathiran." Kalau kau tahu apa yang aku tahu, la dhahiktum qalilan, nescaya kau akan ketawa sedikit, wa la bakaitum kathiran, dan kamu akan banyak menangis. Kenapa? Kerana Nabi SAW nak bagi tahu bahawa benda-benda yang akan datang ni ada perkara-perkara yang kamu kena risaukan. Dan kalau kita tengok apa yang disebut oleh Abu Laith Nasar bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi dalam kitab dia, disebut dia sebenarnya kalaulah kita memikirkan beberapa perkara, nescaya kita ni jadi orang yang maksud dia kita jadi orang yang akan risau. Contohnya apa yang jadi dengan amal kita ni? Adakah amal kita ni Allah Subhanahu wa taala terima? Adakah taubat kita selama ni Allah Subhanahu wa taala terima? Bagaimana keadaan akhirat kita nanti? Adakah orang tuntut dekat kita nanti dosa-dosa kita orang dulu? Walaupun di sana kita ada bab dalam kitab Riyadhus Salihin menghimpunkan hadis-hadis yang disebut dengan al-khauf war raja, takut dan berharap. Khauf, takut juga. Kita takut, amal aku ni diterima ke tidak oleh Allah Ta'ala? Taubat aku ni diterima atau tak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tapi dalam masa yang sama istilah ar-raja. Ar-raja ni kita berharap, mudah-mudahan Allah Ta'ala terimalah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkanlah dosa-dosa aku. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala beri aku syurga dekat akhirat kelak. Maka antara perkara yang kita, bila kita tahu ada benda-benda yang akan merisaukan kita, maka kita pasti akan kurang bergelak ketawa. Bergelak ketawa ni bukan tak boleh. Nabi SAW pun ada waktu Nabi ketawa. Bahkan Nabi SAW pernah bagi reward kepada seorang sahabat yang suka buat orang lain ketawa. Bila dia datang, sahabat-sahabat lain happy tengok dia. Tapi jangan berlebihan. Janganlah sampai 24 jam ketawa. Daripada bangun tidur sampai tidur semula. Kalau 24 jam ketawa tu, tuan boleh ambil bagi borang hospital. Dua-dua lah. Contohnya rambutan. Kedua hospital Permai dekat Johor lah kan. Dekat Tampoi tu. Itu kalau geng banyak sangat ketawa. Dan para ulama'-ulama' tasawuf, dia tidak menggalakkan terlalu banyak ketawa. Kenapa? Banyak ketawa akan mematikan hati. Kerana lawan kepada banyak ketawa adalah banyak menangis. Kita sebenarnya dituntut untuk banyak menangis. Banyak menangis malam, munajat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingat dosa kita, menangis. Bila baca Quran, disuruh untuk kita menangis bila baca Quran. Kita kena menangis. Orang antara mata yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada neraka adalah mata yang menitiskan air mata bila dia bertaubat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kena banyak menangis. Kerana menangis ni dia akan melembutkan hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tapi kalau orang yang banyak ketawa ni, dia payah menangis, hati dia akan jadi keras. Bila hati dia keras, dia payah untuk menerima nasihat-nasihat dan teguran-teguran daripada agama, dan dia juga susah untuk merasai kesusahan orang lain. Orang yang banyak ketawa, dia tengok orang susah, dia tak berapa rasa. Empati tu dia tak berapa nak rasa. Tapi kalau dia sendiri pun susah, dia ni pun sendiri hati yang lembut, mudah menangis. Bila tengok orang susah, dia mudah terasa. Jadi dia mudah untuk berlaku sifat ihsan kepada orang lain. Padahal tidak lama lagi akan mengoyak umat ini sekacau-kacaunya, sementara mereka benar-benar telah bercampur aduk dalam menyelenggarakan janji-janji mereka dan berselisih pendapat. Kita telah baca sebelum daripada ni, bermula daripada zaman sahabat lagi telah berlaku fitnah dan perbezaan pendapat. Maka perkara tersebut berterusan hinggalah ke zaman kita, hinggalah ke akhir zaman, dekat-dekat dengan kiamat nanti. Maka tak peliklah apa yang kita lihat berlaku kekacauan, orang semua berselisih pendapat. Nabi kata manusia ni akan berselisih pendapat sampai macam ni sekali. Maknanya ada sahaja benda-benda yang mereka tidak setuju di antara satu sama lain. Manusia ni tuan-tuan, kita satu benda biasa, kita beza pendapat ni satu benda biasa. Kenapa? Kerana setiap orang ni dia ada blueprint dia sendiri. Cara dia dibesarkan, keluarga dia macam mana, persekitaran dia macam mana, dia belajar dekat mana. Tu semua dia membentuk orang tu punya karakter. Kalau dia datang daripada keluarga yang begini, karakter dia begini. Kalau dia ni datang daripada orang yang membesar dalam keluarga orang susah, karakter dia begini. Kalau dia besar dalam keluarga orang yang senang, karakter dia begini. Kalau dia membesar dekat kampung, karakter dia begini, cara fikir dia begini. Kalau dia ni daripada orang yang berpelajaran, maknanya orang yang duduk dalam pelajaran bidang agama, cara dia fikir begini. Orang yang duduk dalam pelajaran, mungkin dia duduk dalam bidang sains dan lain, cara fikir dia begini. Jadi bila kita duduk, manusia ni dia ada blueprint masing-masing, cara dia ni dibentuk oleh dibesarkan macam mana, persekitaran dia macam mana. Jadi bila bagi pendapat, maka setiap orang pasti akan ada cara pendapat, view of points yang berbeza. Orang ni cara fikir lain sebab point dia tengok tu beza. Orang ni dia tengok lain kerana dia punya point tengok tu berbeza. Maka akan berlaku perbezaan pendapat. Begitulah juga dalam kalangan ulama akan berlaku perbezaan pendapat, sebab tu ada mazhab. Mazhab ni al-imam yang muktabar 4 mazhab ni semua melihat satu hukum daripada dalil yang sama, tuan. Dalil yang sama, cumanya cara mereka memberi pandangan berkenaan hukum tu berbeza. Imam Syafi'i pandang hadis ni begini, maka dia istinbat hukum begini. Imam Ahmad bin Hanbal dia pandang hadis ni begini-begini, maka dia istinbat hukum begini-begini. Jadi perbezaan pendapat itu satu perkara yang biasa dalam kalangan ulama', bahkan dalam kalangan kita pun satu benda yang biasa. Kita ada adik-beradik pun kadang-kadang membesar sama, lahir daripada perut mak yang sama pun tak sama pendapat kan. Kita dengan adik-beradik kita pun beza. Abang kata jual tanah, adik kata jangan jual. Lala bergaduh. Jadi benda tu biasa. Tak ada benda yang tak akan kita selama-lamanya sama. Bahkan dengan isteri kita ni, orang yang paling kita sayang, tidur sebantal dengan kita, pun bergaduh juga kadang-kadang kan. Bak kata Piramli, sedangkan lidah lagi tergigit, ini kan suami isteri kan. Suami isteri pun bergaduh juga walaupun sayang macam mana sekalipun. Kerana perbezaan pendapat tu satu benda yang biasa. Cuma kita kena berlapang dada dalam perbezaan pendapat. Dia apa? Agree to disagree. Dia ada benda yang kita tak setuju dengan dia, tapi kita kata tak apalah, tu dia punya pandangan dia dan dia ada pegangan dia begitu. Kita ada pegangan kita, kita faham cara kita, kita belajar cara kita rasa cara kita. Mana yang betul? Wallahu a'lam. Kerana apa? Perkara-perkara yang kita sebut dalam bab agama ni, kadang-kadang kebanyakan ni yang kita bergaduh ni benda-benda ijtihadi. Benda-benda yang ulama' ijtihad. Dia kalau benda tu ada hadis yang sahih, yang terang Nabi sebut begini-begini, maka kita tak ada ijtihad lagi dalam perkara tersebut kan. Contohlah kita kata benda-benda yang memang terang, semayang subuh 2 rakaat. Tak ada orang yang ijtihad semayang subuh ni dia kata kena 3 rakaat, dia kata. Tak ada. Orang kan 2. Di ijtihad dia pun benda-benda yang furu'. Contoh ijtihad dalam mazhab, baca kunut atau tak baca kunut. Itulah kan. Contoh dalam bacaan salat, Bismillah tu kita jaharkan ataupun kita sirkan, senyap baca Bismillah. Seperti mana mazhab Hambali kan. Itu benda-benda begitu ada. Jadi banyak benda-benda yang kita berbeza pendapat ni bukan benda-benda yang memang terang, yang ulama' dah ni tak. Kita selalu berbeza pendapat benda-benda yang kecil. Jadi atas sebab tu kita kena belajar berbeza pendapat ni tuan-tuan. Bukan sahaja dalam perkara agama, dalam perkara dunia pun begitu juga. Kadang-kadang ada orang dia bagi pendapat begini-begini.
Kita bila dengar, kita kata, saya tak setuju pendapat tu, tapi terpulanglah kan. Itu dia punya hak untuk berbeza pendapat. Kita ni, kadang-kadang kita rasa berkeras. Pendapat aku je betul. Orang lain salah. Kau punya pendapat tu, tak betul. Aku tak setuju. Aku punya juga yang betul. Akhirnya bergaduh kat Facebook sampai tak tidur malam 2-3 pagi. Orang ni balas, orang ni balas, orang ni balas, orang ni balas. Ada orang dia memang suka macam tu kan. Kenapa? Kerana dia rasa pendapat dia saja betul. Tuan-tuan buat sakit kepala je tuan-tuan begini kan. Dia rasa dia betul, lantak dia lah. Tuan-tuan, orang yang begini, tuan-tuan nak betulkan dia, buang masa tuan-tuan je. Biarlah dia kan. Kita dengan pendapat kita. Itu adalah kaedah untuk kita tidak pening kepala. Hidup kita ni, jangan tuan-tuan pening kepala benda yang tak ada kaitan dengan tuan-tuan. Benda hal kita sendiri pun banyak benda kita patut pening kepala. Jadi kita nak menambah pening kepala kita, bergaduh benda-benda yang tak ada kaitan dengan kita, tu semua benda yang sia-sia. Dan Nabi SAW ditanya oleh para sahabat, bagaimana seharusnya sikap kami ya Rasulullah? Nanti zaman kekacauan, semua orang berbeza pendapat, semua orang nak tegakkan pendapat masing-masing. Jadi apa kami perlu buat ya Rasulullah? Nabi SAW sebut apa? Qala ta'khuduna ma ta'rifun. Ambillah apa-apa yang kamu kenal. Maksud dia, kamu ambil pot, kamu ni berbincang ataupun kamu cuma masuk campur benda yang kamu tahu je. Kemudian watadharuna amri khassatikum watadharuna amra ammatikum. Kemudian uruslah baik-baik urusan peribadimu, jangan pedulikan penilaian masyarakat umum. Maksud dia apa Nabi SAW sebut ni, zaman orang semua sibuk bergaduh, zaman penuh dengan fitnah kekacauan, kamu jaga diri kamu, jaga urusan kamu cukuplah. Tak perlulah ambil tahu benda-benda yang tidak ada kena-mengena dengan kamu. Dan Nabi SAW sebut bahawa min husnil Islam al-mar'u tarku ma la ya'ni. Daripada kebaikan seorang tu beragama Islam, orang yang jadi Islam ni apa kebaikan dia? Al-tarku ma la ya'ni. Jadi dia tinggalkan benda-benda yang tak ada kaitan dengan dia. Benda tu tengok, ni tak ada kaitan dengan aku, tak payah masuk campur lah. Benda ni tak ada kaitan dengan aku, tak payah masuk campur lah. Benda ni, yang ni aku tahu, yang ni memang bidang aku, yang ni memang aku punya expertise, yang ni memang ada kaitan dengan hidup aku. Yang tu kita boleh masuk tahu. Itu pun kita kena tengok, kalau benda-benda tersebut boleh mendatangkan fitnah, kekacauan, kalau kita sebut benda tu orang boleh jadi sakit hati, jadi bergaduh, tak sebutlah, tak apa. Kerana Nabi SAW juga pesan dalam satu hadis, man kana minkum yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat, Nabi kata hendaklah disebut benda yang baik-baik, falyakul khairan aw liyasmut. Ataupun kalau dia rasa, kalau aku sebut benda ni menyebabkan orang jadi sakit hati, menyebabkan orang jadi marah, lebih baik dia diamkan diri. Itu adalah perkara yang diajar oleh baginda Nabi SAW. Yang jadi kita ni, zaman kita ni, semua orang nak masuk campur benda yang tak ada kaitan dengan dia kan. Sebab tu bila kita buka news online dekat Facebook, kita bukan tengok konten news tu dulu, kita tengok komen tu dulu kat bawah tu. Sebab kadang-kadang komen tu lagi menarik daripada konten tu kan. Yang komen, kita nak tengok apa orang cakap ni. Daripada situ kadang-kadang tengok, ada orang fikir benda ni. Betul kan. Ada yang kadang-kadang pak lawak, dia melawakkan semua benda, dia nak buat lawak dalam tu kan. Kadang-kadang ada yang bagi link Shopee. Dia ni bagi link Shopee pula, orang nak baca berita kan. Tengok benda lain. Jadi banyak orang kaki komen, banyak orang suka menyebut masuk benda yang tak. Kadang-kadang dia bergaduh dalam tu, bergaduh panjang. Kita kata benda ni tak perlu bergaduh pun, nak bergaduh siapa ni kan. Dia ni orang yang terlebih masa lah ni. Banyak sangat masa main telefon kan. Daripada tuan-tuan banyak main telefon, baik tuan-tuan baca Quran lah tuan-tuan kan. Quran satu hari tak boleh nak baca satu muka surat, tapi main telefon berjam-jam kadang, benda-benda yang tak berfaedah. Duduk jamban lama, kita ingat kan dia ni sembelit, rupanya dia main telefon dalam jamban. Lagi banyak application dalam telefon tu, lagi lama duduk dalam tandas. Saya sampai jumpa ada satu tandas awam dekat mall ni. Dia punya tampal belakang pintu tu kan. Dulu kan dia punya ingatan dia, pastikan anda tidak tertinggal barang-barang peribadi, letak gambar cermin mata, beg, kunci kereta, apa benda kan. Sekarang ada satu kita tambah, dia kata jangan main telefon dalam tandas. Dia punya ayat dia, lagi banyak aplikasi dalam telefon, lagi lama orang tu akan duduk dalam tandas. Ayat dia betul tu, sebab ramai orang yang duduk tengok TikTok lah, Shopee dalam tandas. Beli bayar tandas kan. Ayahlah tu benda-benda yang tak berapa. Kuranglah sikit lah main telefon ni kan. Main telefon ni sikit sudahlah, tengok berita-berita, adalah dengar-dengar ceramah sikit, benda-benda yang baik-baik. Tapi benda-benda yang tak ada kaitan dengan kita ni, tak payahlah kita masuk campur. Baik.
Habis hadis ni. Dan apa nama? Uruslah baik-baik urusan peribadimu, Nabi kata. Jaga urusan kamu. Tak payah sibuk hal orang lain. Kamu ni pun banyak aib. Kita nak sibuk tengok aib orang, share orang punya aib, kes-kes mahkamah orang. Tak payah sibuk lah. Tu dia dengan Allah Ta'ala, dia dengan urusan dia. Kita ni ada urusan kita, jagalah urusan kita baik-baik, jaga anak isteri kita baik-baik, dan jangan pedulikan penilaian masyarakat umum. Ni pun penting juga tuan-tuan. Kadang-kadang kita ni banyak benda kita buat bukan kerana kita suka, bukan kerana kita nak benda tu, tapi kita buat kerana nak orang punya nilaian. Kan? Kadang kita beli kereta bukan sebab kita perlu kereta besar gitu. Ada orang yang dia perlukan kerana mungkin anak dia ramai, mungkin kampung dia jauh, dia selalu travel, jadi dia perlukan kenderaan yang selesa. Kadang-kadang ada orang yang dia beli kenderaan kerana nak orang, dia kata ni bagus ni, kereta bagus dah ni kan. Ada orang kata macam tu kadang-kadang. Padahal dia pun tak ada duit sangat, tapi cara dia tu kan. Kadang-kadang dia buat satu benda bukan benda yang dia selesa pun, tapi benda tu dia nak orang puji dia, tuan-tuan. Tak perlulah gitu, tuan-tuan. Kita hidup ni tak kenyang pun kan. Tuan-tuan habis ke duit, contoh ada orang jadi kaki, ada orang yang jenis kaki berhabis duit modified kereta kadang-kadang kan. Ada orang memang disuka macam tu, tapi ada orang yang dia nak puji je. Dia tengok ini sport rim mahal ni kan. Orang puji macam tu je, tapi dia yang keluar duit banyak bayar je kan. Sampai 10,000 sampai 12,000 duk beli sport rim. Orang puji kita. Ada orang jadi tukar gadget kadang-kadang. Tak ada keperluan, tukar. Bila tukar keluar telefon baru, dia beli tukar telefon baru. Ada orang yang dia buat gitu tapi dia ada keperluan. Sebab contoh orang yang duduk dalam bidang media, memang kerja dia buat konten apa semua, dia kenalah up to date benda-benda gitu, ada keperluan dia. Tapi ada orang kadang-kadang ambil gambar pun tak reti kan. Ambil gambar pun sengit, ambil gambar pun separuh. Kamera 3 mata kan. 3 mata tu sepatutnya orang yang tu ambil gambar cantik kan. Ambil gambar pun kepala tak nampak, kadang sengit. Kadang dia hantar dalam grup WhatsApp, gambar apalah dia bagi ni bergoyang-goyang sekali kan. Bergegar sekali macam Parkinson ambil gambar. Tapi telefon nak canggih, dia tak ada keperluan kan. Tak ada keperluan. Telefon canggih tapi call orang pakai WhatsApp. Ni pun satu perangai agak ni kan. WhatsApp ni lain tak clear. Telefon punya canggih, kredit tak ada. Telefon orang pakai WhatsApp. Tak perlulah kita nak buat sesuatu kerana orang puji, kerana orang nak nampak kita hebat. Tak perlu. Buat benda sesuatu tu biar benda tu kena kat kita. Benda tu kerana ada keperluan kita perlukan. Jangan pedulikan orang lain kata. Kalau kita kata kemampuan kita benda tu je. Contoh kita kata kereta kita, kemampuan kita tu je. Pakai kereta tu je lah kan. Tak perlulah kita buat kerana nak orang puji, nak nampak kita ni high standard daripada orang lain. Tak perlulah. Jangan pedulikan orang. Dan kalau kita buat satu kebaikan, kita yakin benda tu amal soleh, satu kebaikan. Kita tahu benda ni sunnah Nabi SAW. Walaupun orang kata, pelik lah dia ni kan. Pelik lah macam ni. Pelik lah pakai kayu sugi lagi. Orang dah pakai beruh gigi Oral-B lah kan. Cross action. Dia pakai kayu lagi. Dia gitu. Pelik ni. Duli lah. Itu sunnah Nabi SAW. Pakai serban sebesar ni. Pelik lah kan. Apa serban macam tayar skuter besar tu kepala ni. Tu. Ustaz ni. Dan kita kata ni sunnah Nabi SAW. Nak pakai-pakai lah. Tak nak pakai sedar kan. Peduli lah orang kata. Benda yang kita kata betul peduli ke orang. Janji benda tu kita tahu ada asas daripada agama, datang sunnah Nabi SAW, benda tu ada kebaikan pada kita, peduli orang nak kata. Cuma kita ni kena jagalah juga hati kita, jangan sampai riak tu je lah. Jangan sampai riak dengan ujuk. Kadang-kadang lagi besar serban, lagi dia punya, dia rasa dia, saya adalah kenal beberapa orang kan. Dia, kita ni mutawif, cerita saya mutawif kan. Mutawif ni kerja dia kena meraihkan jemaah lah bila jalan sembang, kena apa, cerita kat jemaah. Jadi berkawan dengan jemaah ni supaya kita boleh cerita kat jemaah apa yang berlaku ni, lokasi sirah ni apa semua. Ada setengah daripada Satizah ni yang level tinggi-tinggi ni, dia datang time buat ziarah dia. Time ziarah dia tu datang, lepas tu dia hilang. Dia tak nak. Dia ada level, dia kata kau tak setaraf nak lepak dengan aku ni. Ni kata bahaya begini. Dia merasakan diri mulia pada orang lain pun bahaya juga. Jangan sampai begitu. Yang ni bab hati ni tu kena belajar tasawuf lah. Kena belajar tasawuf supaya kita dapat menjaga hati kita tak jadi ada penyakit hati. Sebab penyakit hati ni dia datang dalam bentuk macam-macam. Dan kata Al-Imam Ghazali rahimahullah, ulama' pun tak selamat daripada benda ni. Ulama' pun tak selamat daripada penyakit hati. Kerana apa? Kerana syaitan ni dia ada kaedah dia dalam menyesatkan orang. Dia ada standard operation syaitan. Dia tahu orang begini cara begini, orang begini cara begini, orang lara cara lara. Orang yang baik dia buat orang tu supaya rasa baik. Tu bahaya. Lebih baik kita rasa kita jahat daripada kita rasa baik kan. Tuan-tuan tengok orang tu,
Dia ni nampak macam gini, tapi dia mungkin tak buat dosa yang aku buat. Dia nampak macam ni, tapi dia ni rajin jaga amal dia. Dia buat macam ni, tapi takwa dia lebih daripada aku. Sentiasa tengok orang, dia ni lagi baik daripada aku, dia ni lagi baik daripada aku, tengok daripada aku. Tengok orang tua, kita rasa pakcik ni umur lagi panjang daripada aku, banyak amal soleh dia buat ni, banyak kali dia dah pergi haji, banyak kali dia dah lalui Ramadan, banyak kebaikan dia buat, aku ni tak banyak lagi buat. Tengok budak-budak muda, dia kata budak-budak muda ni ahli syurga ni, mereka tak buat dosa, kita ni banyak buat dosa. Tengok orang gila kat jalan, tuan-tuan kena tengok orang gila, tuan-tuan kena rasa orang gila tu lagi baik dia, tuan-tuan. Jangan tuan-tuan rasa, ni orang gila, apalah gila ni kan, apalah si gila ni. Kita ketawakan dia, kat akhirat dia ketawakan kita. Kenapa? Kerana orang gila dia terlepas hukum hakam. Tak ada taklifan syarak pada dia. Tuan-tuan tengok, walaupun dia pakai spender berjalan dekat BSP kan, dia tiup, saya suka tengok dulu kartun Ujang, Din Beramboi punya kartun tu kan. Dia suka buat kartun, kipas gula-gula tu, letak selipar kat tangan kan. Kita tengok orang gila macam tu. Tapi dia tu tak ada taklifan syarak. Dia lagi mulia daripada kita. Kerana dia tak ada dosa, tuan-tuan. Orang gila, kita tengok macam gitu, kita ketawakan dia. Tapi dia tak ada dosa. Kita ni dosa banyak. Sentiasa merasa begitu. Jangan merasakan diri kita baik daripada orang lain. Bila kita tak rasa diri kita baik daripada orang lain, awas, kita takut kita termasuk dalam permainan syaitan. Ni kena hati-hati. Kena berlatih. Benda ni kena berlatih, tuan-tuan. Bab hati ni kena berlatih. Bila tengok orang, tak boleh, orang ni lagi baik aku. Kita start rasa tak bersikap, tak boleh, orang ni lagi baik aku. Aku ni banyak dosa ni. Aku ni nampak baik pun sebab Allah Ta'ala tutup aib. Kalau Allah Ta'ala tak tutup aib, orang pun tak nak pandang kat aku kan. Kita sentiasa melatih diri kita tu. Jangan pedulikan hal orang lain. Bila kita sibuk pedulikan hal orang lain, kita akan mula pedulikan aib orang, kesalahan orang, orang itu, orang ini. Sebab kita sibuk sangat hal orang. Tapi kalau kita sibuk dengan diri kita sendiri, kita akan rasa, aku pun banyak dosa juga. Dia ni Allah Ta'ala tengah uji. Nanti kalau Allah Ta'ala uji aku pun tak tahu, jadi mungkin lagi teruk daripada ni kan. Kita kena tengok orang yang bersalah, orang yang berada dalam perkara-perkara yang tak elok ni, Allah Ta'ala sedang uji dia sebenarnya. Bagaimana dia menghadapi perkara tersebut. Dan mungkin dia buat salah tu kerana dia tewas dalam ujian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita ni, Allah Ta'ala tak uji lagi benda tersebut. Kita takut Allah Ta'ala uji benda yang sama kat kita jadi lagi teruk daripada orang tu. Jadinya kita sentiasa kena, jangan sibuk hal orang, jagalah diri kita sendiri. Kerana kita pun banyak benda-benda yang kita tak tahu apa yang akan menimpa kita pada masa yang akan datang. Okay. Habis bab ni. Saya ingat kita dah baca beberapa hadis yang cerita lebih kurang sama juga kan. Nabi SAW sebut bahawa jangan pedulikan hal orang lain sangat. Jaga diri kita sendiri untuk selamatkan diri kita daripada fitnah. Baik. Hadis yang seterusnya, Imam Ibn Katsir rahimahullah meletakkan di bawah tajuk isyarat Rasulullah SAW bakal terjadinya kekacauan. Dia bukannya rusuhan, bakal terjadinya kekacauan di mana lidah lebih tajam daripada pedang. Dan memang betul pun tuan-tuan, lidah ini dia lebih berbahaya daripada pedang. Kenapa? Kerana lidah ini, kalau pedang tu dia boleh membunuh hanya beberapa orang, tapi kalau kerana lidah dia boleh menyebabkan ribuan orang terkorban, ratusan orang terkorban kerana lidah. Saya bagi contoh mudah lah. Kalau ada orang gila mengamuk pegang parang, saya ingat mungkin ada beberapa orang lah kot kalau ada tikam pun. Tapi kalau ada pemerintah yang gila, general yang gila, bagi arahan kepada tentera dia, guna lidah je, bagi arahan, pergi serang tempat ni, mungkin ratusan ribu, puluhan ribu orang akan mati disebabkan arahan dia tu. Lidah tu bahaya. Begitu juga lidah ni fitnah. Fitnah tu yang dimaksudkan oleh hadis ni adalah fitnah tu dia berbahaya daripada pedang tu sendiri. Kerana fitnah ni dia menyebabkan kekacauan yang panjang. Lidah mungkin hanya menyebabkan, pedang ni mungkin akan menyebabkan kekacauan sementara, beberapa jam, beberapa waktu, beberapa orang dibunuh. Tetapi kerana lidah punya bahana akan menyebabkan kekacauan yang panjang, fitnah yang panjang, dan ramai orang yang akan terbunuh. Ni dalam kitab Al-Imam Ghazali rahimahullah ada sebut tentang bab berkaitan dengan bahaya lidah. Kerana lidah ni dia lebih berbahaya, walaupun lidah ni lembut tak bertulang, tapi kesan dia sangat besar. Ada satu kisah berkaitan dengan lidah ni, saya tak pasti saya cerita kat sini ataupun tidak. Kisah ni disebut oleh Al-Imam Ghazali rahimahullah dalam kitab dia Ihya Ulumuddin. Dia cerita tentang seorang hamba yang mempunyai lidah yang bahaya. Hamba ni, macam cerita Piramli dulu lah, hamba ni kan orang jual kat pasar. Jadi ada sepasang suami isteri ni, sepasang suami isteri ni dia ada rumah kebun yang besar, rumah kebun. Jadinya dia memerlukan seorang hamba untuk bantu dia kerja-kerja kebun kat luar rumah.
bersihkan rumah, botol rumput, angkat kayu apa semualah. Jadi perlukan hamba yang kuat. Maka dia kata, bang, kita kena cari seorang hamba lah untuk bantu kita kat rumah kebun ni. Maka suami berkata, okeylah, jomlah kita pergi pasar. Maka mereka pun pergi pasar untuk tengok hamba-hamba yang dijual dekat pasar. Zaman dulu macam tengok cerita Pirambil tu lah. Kalau sekarang ni kita pergi pasar, ada bagian ikan, ada bagian ayam, ada bagian daging. Dulu dia tambah satu lagi section, jual hamba. Tu dia tengok kan, dia jual cing. Tu betul tuan-tuan. Hamba ni baru je dihapuskan. Saya ingat dalam sekitar 100 tahun lebih je kan, sekitar 1800 baru dia hapuskan sistem hamba ni. Dulu ada lagi hamba. Jadinya, bila sampai kat pasar, tengok ni, kemudian tengok ada seorang hamba di badan dia tegak, nampak macam kuat untuk melaksanakan kerja-kerja dekat keliling rumah. Cuma salesman hamba ni dia kata, dia ni buat kerja memang bagus, tip top. Cuma mulut dia ada jahat sikit dia ni. Mulut dia ni ada puaka sikit, jahat sikit dia ni. Bini dia kata, bang, kita nak guna dia punya tenaga, bukan nak guna mulut dia. Bukan nak suruh dia jual barang, buat marketing ke apa. Kita nak suruh guna tenaga dia kan, nak suruh angkat barang. Mulut tak pakai pun. Jadi akhirnya suami kata, betul juga kan. Maka belilah. Akhirnya setuju, mereka pun beli hamba ni, bawa balik rumah. Dan berlalulah satu masa, betul, hamba ni buat kerja memang rajin. Rumah bersih, kerja tip-top keliling rumah, settle semua. Sampailah satu hari, suami orang ni, suami kepada isteri ni tadi, dia ni orang bisnes, jadi dia rajin nak outstation. Pergi outstation sana, pergi outstation ni. Bila suami rajin nak outstation, siapa yang paling risau sekali? Bini lah kan. Sebab sama ada dia betul-betul outstation kerja ataupun dia tambah station baru. Itu dua kan. Jadi ibu-ibu kalau ada suami-suami ni rajin sangat pergi Indonesia. Dia kata business trip. Double check. Takut dia ada bisnes lain dekat sana kan. Jadinya bini-bini ni dia risau lah. Dia tengok suami dia kerja. Jadi hamba ni satu hari dia ambil advantage ni. Dia pergi jumpa bini ni. Dia kata, tuan, puan nak tahu tak? Saya punya kampung tu, orang kampung saya, dia ada satu amal nak bagi suami ni tak pandang perempuan lain. Orang kampung saya punya petua ni. Kalau puan nak, boleh lah. Kalau tak nak, tak apa. Saya tak kisah. Saya cuma share je kat puan. Dia orang perempuan bila dengar benda ni, dia kata, nak lah kan. Siapa tak risau suami isi outstation je. Dia kata macam ni. Orang kampung saya punya amal, dia kata, dia, petua dia kata, bila suami tidur, ambil sikit janggut dia. Siapa yang janggut panjang-panjang ni, hati-hati lah malam ni. Saya juga tak apa nak panjang. Jadi siapa yang janggut panjang ni, berapa suami ni bila tidur potong sikit janggut dia, tapi dengan syarat jangan bagi dia sedah. Betul-betul dia lena tidur sampai buka mulut tu, potong janggut dia. Potong janggut dia, kemudian simpan bawah bantal. Jadi selagi rambut tu ada bawah bantal gitu, selagi tu bini kita akan, suami kita akan ingat kat kita, dia kata. Oh, dia kata macam tu lah, dia kata. Oh, bolehlah try nanti, dia kata kan. Try kan tak salah kan. Maka satu hari bila suami dia pergi outstation, suami dia balik. Dia tak sabar nak potong janggut suami dia. Nak amal lah satu benda baru kok jadi kan. Saja nak try. Tapi hamba ni jahat tuan-tuan. Itu kita kata bahaya mulut jahat ni. Dia tahan tengah jalan. Sebelum suami tu, orang tu sampai dekat rumah, dia tahan. Dia kata, tuan, saya nak cerita satu cerita kat tuan. Tapi tuan nak percaya ke tak percaya ni, saya tak tahulah. Tapi saya nak cerita kat tuan juga. Supaya peringatan awal. Jadi suami orang ni dia kata, ish, apa benda pula ni, dia kata. Maka hamba ni kata, sebenarnya isteri tuan ni, dia dalam perancangan nak bunuh tuan sebenarnya. Dia plan bila tuan balik, tuan tidur nanti dia nak tikam tuan waktu tuan tengah tidur, kata. Jadi tuan nak percaya tak percaya tu terpulang pada tuan lah, tapi saya cerita kat tuannya. Jadi dia suami dia ni balik tu kepala jadi 50-50, kata, betul ke bini aku nak bunuh aku? Selama ni bini aku nampak elok je dengan aku apa semua. Dan bila dia sampai dekat pintu rumah, suami, isteri ni punyalah sambut dengan baik, gembira suami balik apa semua, hidangkan makanan. Tapi suami ni dah mati, dia, betul ke bini aku nak bunuh aku? Dia dah start ada 50-50. Hamba tu pula tadi disebut, dia kata, tak percaya tuan, malam ni time tidur tu, tuan jangan tidur betul-betul. Tuan tidur, buat pura-pura tidur. Sebab tuan tidur nanti dia akan tikam tuan nanti. Dia fikir, suami ni dah mula mikir, betul ke jadi bini kan? Akhirnya, bila malam tiba, suami pun tidur. Tapi nak tidur, dia teringat hamba dia punya pesan tadi. Takut bini bunuh dia. Dan isteri ni pula tadi tak sabar. Suami tidur, dia nak amal betul tadi. Nak potong janggut tu, nak simpan bawah bantal dia. Maka suami ni pun pura-pura tidur. Dan isteri pun mula keluarkan gunting dia. Bila keluarkan gunting dia, cahaya daripada si lawan gunting tu terkena. Suami ni terkejut. Dia ambil gunting tu dan dia tikam isteri tu sampai mati. Hamba ni tadi apa dia buat? Dia keluar daripada rumah.
Dan dijerit pada orang kampung, wahai orang kampung sekalian, ni kat rumah ni ada seorang lelaki sedang bunuh isteri dia. Maka orang kampung pun datang, tangkap dan jatuhkan hukuman bunuh kepada suami tadi. Tuan-tuan tengok, suami isteri yang bahagia, yang tak ada apa-apa, tiba-tiba disebabkan ada satu mulut yang jahat, menyebabkan sambil berbunuhan di antara satu sama lain. Cerita ni disebut oleh Al-Imam Ghazali rahimahullah dalam kitab dia. Jadi tuan-tuan tu kita kata, mulut ni satu benda yang bahaya. Sebab itulah Nabi SAW kata, dua benda yang menyebabkan ramai orang masuk neraka, satu sebab mulut, dua sebab kemaluan. Bab kemaluan ni dosa kita buat kita berasa tuan-tuan, tapi dosa bab mulut ni semua orang buat dan dia rasa benda tu macam benda biasa, tapi sebenarnya dia dosa yang boleh menyebabkan kita masuk neraka dan kesan dia lebih besar daripada dosa-dosa yang lain. Imam Ahmad meriwayatkan sebuah hadis daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, di mana perawinya Abdul Rahman yang mendengar dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mengaku waktu itu saya sedang duduk bersamanya di bawah naungan Kaabah. Ketika dia menyampaikan hadis ni kepada orang ramai, dia berkata, kami pernah menyertai Rasulullah SAW dalam satu perjalanan, maka kami singgah di suatu tempat. Hadis ni diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar dekat mana? Dekat depan Kaabah, dekat bawah naungan Kaabah. Maksud dia bila Kaabah tu ni bayangan tu duduk dekat situ. Banyak tuan-tuan, kalau tuan-tuan banyak belajar hadis, baca hadis berkenaan dengan apa yang berlaku dekat Kaabah, apa yang bakal berlaku dekat Kaabah, kisah-kisah ulama-ulama dulu sekitar Kaabah. Tuan-tuan duduk tu, tuan-tuan duduk teringat cerita tu. Dia kata, inilah dulu kisah Sufyan Sauri duduk kat sini, inilah dulu kisah sahabat-sahabat meriwayatkan hadis, inilah tempat Nabi SAW orang kacau dia ketika semayang, inilah tempat Jibril AS ajar Nabi SAW solat. Tuan-tuan akan rasa macam, uish, tempat ni best lah. Tapi disebabkan tuan-tuan tak tahu banyak kisah kat situ, tu yang orang ramai pergi Mekah, tapi dia tak duduk depan Kaabah, dia pergi shopping dekat Clock Tower tu kan. Dia pergi beli barang, lepak dekat Starbucks, pergi jalan makan sana, makan sini. Padahal kalau tuan-tuan duduk kat situ menung, banyak benda yang berlaku kat sini. Baik. Apa kata Abdullah bin Umar? Dia kata, satu hari kami dalam perjalanan bersama dengan Nabi SAW, kemudian kami rehat sekejap dekat satu tempat. Tiba-tiba berserulah seorang penyeru yang ditugaskan oleh Rasulullah SAW, as-salatu jami'ah. Nabi arahkan salah seorang sahabat supaya seru orang supaya berkumpul. Kerana sahabat-sahabat ni bila berehat musafir, ada yang duduk dekat sana, ada yang duduk dekat sini, ada yang duduk dekat sini. Jadi Nabi kata, panggil orang solat. Maka ada sahabat yang sebut as-salatu jami'ah. Maka sahabat-sahabat pun berkumpul. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, aku pun tiba di hadapan Rasul ketika baginda sedang berkhutbah di hadapan orang ramai seraya bersabda, ayyuhan nas, innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alayhi ay yadullu ummatahu ala ma ya'lamuhu khairan lahum wa yunzirahum ma ya'lamuhu sharran lahum. Ala wa inna afiyata hadhihi al-ummah fi awliha wa sayusibu akhiraha bala'un wa fitanun yuraqiqu ba'daha ba'da. تجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف ثم تجيء فيقول هذه ثم تنكشف فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدركه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر ويأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يديه وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع وقال مرة ما استطاع. Hai sekalian manusia, sesungguhnya tidak ada sesuatu pun sebelum aku kecuali Allah Subhanahu wa taala pasti menunjuki hamba-hambanya di mana di antara yang dia ketahui merupakan kebaikan bagi mereka dan diperingatkan mereka terhadap apa yang diketahuinya merupakan keburukan bagi mereka. Allah Subhanahu wa taala pasti akan bagi tahu kepada kita satu benda tu baik, satu benda tu buruk. Maksud dia apa tuan-tuan? Benda yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ni, benda tu kalau kita Allah Ta'ala kata benda tu baik, baiklah dia. Sama ada kita tahu kelebihan dia, kita tahu hikmah dia ataupun tidak. Tapi kalau Allah Ta'ala suruh baik, pasti baik. Kalau Allah Ta'ala larang, sama ada kita tahu ataupun tidak keburukan dia, pasti benda tersebut ada keburukannya. Syariat ni Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan sesuai dengan fitrah manusia tu, sesuai dengan kejadian manusia tu, sesuai dengan apa yang menyelamatkan manusia tu daripada keburukan dan apa yang membawa kebaikan kepada manusia. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala tukang cipta manusia. Tuan-tuan beli kereta, dia ada manual book kereta kan.
Kereta yang ni dia kena pakai minyak, enjin jenis macam ni. Kereta ni dia pakai timing belt, kereta ni pakai timing chain. Ada waktu kena tukar timing belt. Kereta ni dia punya servis dia begini-begini. Kereta ni isi minyak dia jenis macam ni, tak boleh kurang daripada RON begini-begini. Ada benda yang disebut. Jangan isi tayar angin lebih daripada 250 ataupun sampai 300 meletup tayar nanti. Dia dah bagi dah benda-benda ni, jangan buat begini, jangan letak barang di antara steering yang kita takut airbag pecah nanti kena kita barang tu. Ada benda-benda dia dah warning awal-awal dah. Kenapa? Kerana dia tak nak kalau kita buat nanti benda tu akan memudaratkan kita dan memudaratkan kenderaan yang kita beli. Dia bagi daripada siapa? Daripada tukang buat kereta, sebab dia tahu kereta dia ni program dia macam ni, tak boleh buat macam ni, tak boleh buat macam ni. Macam tu juga tukang cipta kita ni, siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tahu benda ni kalau manusia buat dia akan rosak. Benda ni kalau manusia buat dia akan mendatangkan kemudaratan. Benda ni kalau dia buat bagus untuk dia. Jadinya kita ni tak ikut manual book kita. Itu yang manusia rosak tu. Itu yang kita, macam kita kereta sepatutnya isi minyak petrol, kita pergi tuang diesel. Dia kata diesel nampak sekarang murah, dia kata isi diesel lah macam ni kan. Memang jahanam lah kereta tu kan. Kita manusia tak boleh tuang arak pada badan kita. Tak boleh. Patut minum-minuman lain. Boleh isi ron lain. Tapi kita pergi isi arak agak dalam tekak kita. Maka kita merosakkan diri kita sendiri. Macam tu lah tuan-tuan perumpamaan dia. Sebab tu lah syariat ni, tuan-tuan ikutlah. Mana yang baik, baiklah. Mana sunnah Nabi tunjuk tu, pasti dia akan ada kebaikan kepada kita. Dan ketahuilah sesungguhnya kesentosaan umat ni berada pada awalnya, lalu akhir dari umat ni akan ditimpa bencana dan huru-hara silih berganti. Ketika suatu huru-hara datang, maka berkatalah si mukmin, inilah kebinasaanku. Kemudian huru-hara itu pun selesai. Namun kemudian datang lagi, maka berkatalah si mukmin, inilah dia, inilah dia. Kemudian datang pula huru-hara yang lain, maka dia berkata, inilah dia. Kemudian huru-hara itu pun selesai. Oleh kerana itu, barang siapa ingin dikeluarkan dari neraka dan masuk dalam syurga, maka hendaklah dia berusaha mengalami kematian dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan hendaklah dia berlaku adil sesama manusia seperti yang diinginkan orang lain terhadapnya. Satunya Nabi SAW sebut bahawa fitnah ni dia akan silih berganti. Yang ni kita telah hurai sebelum daripada ni. Dia ada zaman memang fitnah, ada waktu kita susah, ada waktu Allah Ta'ala akan bagi senang balik. Akan waktu kita akan susah balik, ada waktu Allah Ta'ala bagi senang balik. Hidup memang macam tu tuan-tuan. Dia tak ada waktu yang kita sentiasa senang. Dan hidup ni pun kalau sentiasa senang, dia tak syok ke tuan-tuan. Dia tak ada rasa kemanisan hidup. Kita tak belajar sesuatu. Kerana kadang-kadang kita belajar sesuatu daripada kesusahan. Kita belajar sesuatu daripada pengalaman kita. Jadi itu satu benda yang biasa. Lebih-lebih lagi kita akhir zaman ni, ada waktu kita susah, ada zaman yang kita akan susah, ada zaman yang sukar bagi kita, akan ada zaman yang senang bagi kita. Itu fitrah, sunnah yang berlaku pada akhir zaman. Nabi SAW sebut, siapa yang nak selamat daripada neraka dan masuk syurga, mestilah dia ini pastikan dia mati dalam keadaan beriman. Dalam keadaan kita susah, dalam keadaan kita diuji, jaga iman kita. Dan juga dalam keadaan kita senang pun kena jaga iman kita. Kerana ada kala Allah Ta'ala uji kita dengan kesusahan, ada kala Allah Ta'ala uji kita dengan kesenangan. Tapi yang penting iman kita jaga. Jangan sampai waktu susah ataupun senang, kita tergadai iman kita, kita rosakkan akidah kita. Ada orang yang waktu susah dia tergadai iman juga. Ada orang yang waktu senang dia tergadai iman juga. Ini sama masing-masing tuan-tuan. Jadi kena jaga. Yang pastikan kita mati dalam keadaan kita beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan apa lagi pesan Nabi? Dan hendaklah dia berlaku adil terhadap semua manusia seperti yang diinginkan orang lain berlaku terhadapnya. I'dilu wa aqrabu littaqwa, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Berlaku adillah kamu, kerana berlaku adil tu lebih hampir kepada takwa. Takwa ni adalah satu jalan yang menyelamatkan kita daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Berlaku adil ni apa tuan-tuan? Waqa'u syai'in fi mahallin, meletakkan suatu pada tempatnya. Berlaku adil ni juga walaupun terhadap orang yang kafir, kena berlaku adil kepada dia. Kerana adil ni adalah sifat yang terbaik bagi orang yang mukmin. Apa dia tuan-tuan? Contoh kita berlaku adil. Kita ni melihat suatu ni, biar jangan berdasarkan emosi. Ni satulah benda kita nak pesan. Kadang-kadang kita hari ni menafikan suatu kebenaran tapi disebabkan emosi kita. Kita tahu orang tu cakap betul, tapi kita kata, dia ni tak betul, dia ni merepek apa semua. Sebab apa? Sebab kita tak suka kat dia. Tapi kalau geng kita, yang kita suka, yang kita favor dekat dia, dia buat salah pun kita cover. Kita kata, tak ada, dia sebenarnya begini, dia sebenarnya begini, dia sebenarnya begini. Kita nak selamatkan dia. Kita telah tidak berlaku adil dekat situ tuan-tuan. Kalau berlaku adil, musuh kita kata benda tu satu benda betul, kita kata benda ni betul, dia sebut ni betul. Walaupun kita kata dia ni jahat, walaupun kita tak setuju dengan dia, tapi apa dia sebut betul, kita kena kata betul. Kalaupun kawan kita buat salah, kita kena kata tegur dia. Dia kata kau buat ni benda salah. Walaupun kau kawan baik aku, kena kata kau buat salah. Sebab apa? Kita kena berlaku adil. Jangan kita berlaku zalim pada orang. Kerana berlaku zalim ni
wallahu la yahdil qaumal zalimin. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang zalim. Dan Allah Subhanahu wa taala sebut bahawa berlaku adil ni mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa berbai'ah kepada seorang imam ni maksud dia khalifah atau pemimpin, maka hendaklah dia patuh kepadanya kalau boleh, dan satu kali baginda mengatakan sebolehnya. Nabi SAW pesan kalau kita ada seorang pemimpin, yang ni kita telah bahas sebelum ni. Konteks pemimpin disebut oleh Nabi SAW adalah sistem khalifah. Dia bukan sistem demokrasi macam hari ni. Kerana dia satu benda yang berbeza. Sistem khalifah, kalau kita bai'ah, kita kena ikut pada dia. Kenapa? Kerana kita telah bai'ah dia dan tak boleh ada orang yang menjatuhkan dia. Kalau menjatuhkan dia, dalam Islam dia panggil burah, dan ada hukuman yang tertentu yang Allah Subhanahu wa taala tetap untuk orang yang memberontak ingin menjatuhkan pemerintah ni tadi. Tapi dalam sistem kita demokrasi dia berbeza. Kerana dia ada sistem giliran. Ada sampai waktu kena bubar, boleh tukar, kita boleh naikkan orang lain, boleh jatuhkan orang lain, dia berbeza. Maknanya yang Nabi SAW maksudkan ni, kalaulah kita ni duduk dalam zaman khalifah, contoh mereka yang hidup di zaman Khulafa Ar-Rashidin, zaman Umayyah, zaman Abbasiyah, zaman Uthmaniyah, mereka ada khalifah, kalau boleh taat, jangan lawan khalifah ni semampu mungkin. Abdul Rahman yang meriwayatkan hadis ni, yang ambil dari Abdullah bin Umar, ketika aku mendengar tu, aku memasukkan kepala di antara kedua-dua kaki aku. Bila dia dengar Abdullah bin Umar sebut hadis ni pada dia, dia sembunyikan kepala dia dekat bawah kaki dia, dekat lutut dia tu, letak gitu. Dia kata, sesungguhnya anak pakcik kau, pakcik ni sebab apa? Sebab Abdullah bin Umar kan sahabat. Abdul Rahman jadi tabi'in. Abdullah bin Umar ni kan sahabat. Dia kan disempat dengan Muawiyah. Muawiyah pun sahabat Nabi SAW. Dia kata, anak pakcik engkau Muawiyah. Siapa anak pada Muawiyah? Yazid bin Muawiyah yang kita telah tahu sebelum ni menyebabkan banyak kerosakan kan. Berlaku peristiwa Karbala, berlaku peristiwa Ibahatul Madinah, serangan dekat Madinah. Dia kata, sesungguhnya anak pakcik engkau Muawiyah tu telah menyuruh kita supaya memakan harta orang lain secara batil dan supaya kita membunuh sesama kita. Bila berjadi perkara begini? Ketika tu utamanya peristiwa serangan dekat Madinah. Harta-harta Madinah dirampas, orang Madinah kena bunuh dengan tentera daripada Yazid bin Muawiyah. Dia kata, anak pakcik kau tu lah, anak pada Muawiyah. Dia kan suruh kita buat zalim. Dia jadi khalifah, tapi dia suruh kita buat zalim. Dia suruh kita bunuh di antara kita. Dia suruh kita makan harta dengan batil. Sedangkan Allah Ta'ala sebut, wala ta'kulu, ya ayyuhalladzina amanu, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Hai orang-orang beriman, janganlah kamu makan harta sama kamu dengan cara batil. Abdul Rahman berkata, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menghimpunkan kedua-dua belah tangannya, lalu meletakkan pada keningnya, kemudian menunduk sebentar. Maknanya dia buat macam inilah. Dia buat macam ini. Dia pun pening kepala. Dia pun riwayat hadis daripada Nabi. Tapi keadaan pada zaman tu, payah nak taat kepada Yazid bin Muawiyah. Kerana Yazid bin Muawiyah ni dia punya kefasikan dia, kejahatan yang dia buat tu menyebabkan ramai yang terbunuh, menyebabkan harta umat ni banyak dia rampas. Abdullah bin Umar bila dengar daripada Abdul Rahman, dia pun pegang gini, dia pun pening kepala. Dia kata, macam mana aku nak jawab ni? Dia kata, kemudian dia tunduk sebentar, dia pun fikir kejap. Lepas tu dia angkat kepala dia dan berkata, taatlah kepadanya selagi dia memerintahkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan patuhi dia bila menyuruh bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Umar berkata, dia kata, selagi disuruh buat baik, kita ikutlah. Tapi kalau benda tu benda maksiat pada Allah Ta'ala, tak payah ikut. Kerana la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada manusia dalam benda maksiat pada Allah Ta'ala. Ini terpakai kepada semua. Isteri kepada suami, taat selagi mana suami suruh buat benda baik. Tapi kalau suami suruh buka aurat, dia kata awak ni kalau tak pakai tudung lagi cantik sebenarnya ni. Jangan taat kepada dia, kerana dia perkara maksiat. Kalau begitu juga anak kepada ibu bapa, kalaulah ibu bapa tu suruh buat maksiat, jangan taat kepada dia, kerana taat kepada Allah Subhanahu wa taala tu lebih utama. Jadi begitu jugalah kepada pemerintah. Kalau dia suruh buat, ikut je lah kan. Tapi kalau benda tu maksiat, kita kena lawan, kita kena tegur dia. Adakah kita kena berdiam diri bila dia buat salah? Tidak, kita kena tegur. Itu menjadi tanggungjawab kita. Bila ada pemerintah yang buat salah, tak payah ikut, tapi kena tegur. Tapi jangan kita melawan dia hingga menyebabkan kekacauan. Ini Nabi SAW tak bagi. Sistem khalifah ni, Nabi tak bagi orang bangkit melawan, sebab Nabi tak nak jadi kucak-kacir nanti. Bila jadi kucak-kacir, musuh akan ambil kesempatan. Ni zaman-zaman peperangan ni. Umat Islam berperang sama sendiri, musuh masuk, takut habis negara Islam nanti. Takut habis umat Islam kena jajah. Jadi sebab tu Nabi kata, jangan kamu lawan pemerintah. Selagi boleh taat. Tapi dalam masa yang sama, kalau pemerintah tu buat jahat, kena tegur. Kenapa? Kerana Nabi SAW juga sebut dalam satu hadis, afdalu jihad kalimatu haqqin inda sultani jair.
Sebaik-baik jihad, seafdal-afdal jihad adalah kamu menyatakan kebenaran kepada pemimpin yang zalim. Kamu kena tegur dia. Kamu buat ni salah. Inilah yang dipegang oleh ulama-ulama zaman dahulu yang menyebabkan kebanyakan mereka masuk dalam penjara. Mereka tak nak ikut pada pemerintah, mereka tegur, mereka tak nak makan budi daripada pemerintah kerana takut nanti bila nak ucapkan suatu kebenaran, takut tak boleh nak ucap. Sebab apa? Sebab ada kepentingan diri, sebab ada jawatan dan sebagainya. Ulama-ulama dulu, mereka lantang tegur, menyebabkan ramai ulama yang masuk dalam penjara dan berapa banyak kitab-kitab yang dihasilkan dalam penjara ketika ulama di penjara. Ini pegangan ulama-ulama zaman dahulu. Benda zalim kita kena tegur, tapi benda baik kita kena taat. Saya bertanya kepada Abdullah bin Umar, apakah anda mendengar ini daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dia menjawab, ya, ini telah didengar oleh kedua-dua belah telingaku dan difahami oleh hatiku. Abdul Rahman dia nak confirmkan. Dia kata, betul ke kau dengar ni daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Abdullah bin Umar kata, aku memang dengar ni direct daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kedua-dua telingaku. Kenapa Abdul Rahman ni tanya begitu? Kerana ada juga sahabat yang meriwayatkan hadis, dia riwayat daripada sahabat yang lain, bukan dia dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana saya pernah sebut, Abu Hurairah banyak meriwayatkan hadis daripada sahabat-sahabat yang lain, kerana Abu Hurairah masuk Islam tahun ke-8 Hijrah, lambat sikit. Tapi dia banyak riwayat hadis, tapi dia banyak riwayat daripada sahabat lain. Tapi Abdullah bin Umar ni kata, yang ni aku memang dengar sendiri dengan kedua-dua telinga aku daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada pagi ni dapat memberi kefahaman kepada kita dan menambah takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf jika ada salah silap dan sebagainya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.